Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian rakyat Malaysia. Semalam bermulanya satu proses terakhir, rayuan terakhir yang akan dijalani oleh Datuk Seri Najib Tun Razak berkaitan dengan kes SRC dia. Dan ingat, kes ini adalah salah satu daripada kes yang beliau hadapi. Ada 1MDB sedang bermula dan tidak lagi dimuktamadkan ataupun tidak ada keputusan. Tapi SRC telah pun diberikan keputusan di peringkat Mahkamah Tinggi, di peringkat Mahkamah Rayuan dan sekarang ini di Mahkamah Persekutuan. Ini adalah tingkatan terakhir yang yang boleh untuk dirayu oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, semalam bermula iaitu pada 15 hari bulan Ogos 2022. Dan apa yang berlaku adalah beliau tidak memulakan dengan rayuan lagi ya. Beliau mulakan dengan satu permohonan iaitu untuk menambah bukti ataupun memasukkan bukti baru dalam apa yang mereka jumpai katanya. Baik, maka ia dibenarkan untuk memohon, bukan dibenarkan memasukkan bukti, dibenarkan memohon semalam. Berlaku penghujahan daripada pihak peguam bela dan kemudian pihak pendakwa raya, pejabat peguam negara, dan akhirnya hari ini keputusan pada pagi tadi menyatakan bahawa permohonan untuk menambah bukti baru ditolak serta-merta ataupun ditolak sebulat suara oleh 5 hakim secara ijma', secara keputusan bersama bahawa mereka tidak membenarkan untuk berlaku penambahan bukti. Baik, di sebelah petang hari ini iaitu 16 Ogos, permohonan baru juga bagi melewatkan ataupun menangguhkan perbicaraan selama 3 hingga 4 bulan bagi pasukan peguam bela yang baru daripada Tan Sri Shafie Abdullah kepada Zaid Ibrahim. Kumpulan dia 2 orang iaitu Zaid Ibrahim dan seorang lagi, bahawa mereka ini perlukan masa. Dan ini juga sekali lagi ditolak. Saya mohon pada kita semua nak faham, baca alasan penghakiman bagi kedua-dua keputusan tersebut. Untuk 16 Ogos sahaja ada 2 permohonan dan kedua-duanya ditolak dengan sebulat suara oleh hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara. Jadi, apa yang berlaku selepas daripada ini adalah kita akan melihat bagaimana proses mungkin 17 hari bulan sehingga pada 25 ataupun 26 hari bulan bahawa mereka akan mulakan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, khususnya Mahkamah Rayuan, bahawa Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dan tersilap membuat keputusan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi iaitu 12 tahun penjara bagi Najib Razak. Untuk masa ni saya mohon pada kita, kita berdoa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mood dan momentumnya kekal sehinggalah kepada rayuan itu ditolak. Makanya Mahkamah Persekutuan sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Kita tak mahu permohonan pertama pagi tadi ditolak, permohonan kedua petang tadi pun ditolak, tiba-tiba rayuannya diterima. Yang itu satu musibah besar bagi negara. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi negara Malaysia tahun 2022. 65 tahun. Maka kita bermohon pada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon pada Allah supaya penjenayah penyangga ini dapat dimasukkan ke dalam penjara secepat mungkin. Kita tahu amalan dia selepas daripada penghakiman, selepas daripada perbicaraan, mendengar hujah kedua belah pihak, selalunya akan ada waktu masa, jenjang masa yang tidaklah terlalu pendek ataupun tidaklah terlalu panjang, tapi kadang-kadang memakan bulan. Mahkamah Rayuan dahulu memberikan keputusan setelah hampir 6 bulan. Maka kita mohonlah supaya ia dipercepatkan dan Najib patut masuk dalam, kerana ia bukan kerana kita masukkan, tetapi di atas fakta yang sebenar. Sebab itu jangan gembira sangat-sangat lagi. Kita syukur pada Allah Ta'ala 2 permohonan dia ditolak, dan kita juga mohon pada Allah Ta'ala rayuan dia di Mahkamah Persekutuan dalam kes SRC ini juga ditolak, dan ia akan membuatkan tahun ini, bulan Ogos ini, mencatatkan satu sejarah besar dan lebih bermakna buat rakyat Malaysia dan kemerdekaan kita. Seorang telah masuk insya-Allah dan seorang lagi akan menyusul. Kedua-dua ini adalah musibah bagi negara Malaysia dan khususnya politik dan seluruh negara. Mohon Allah Ta'ala memberkati perjalanan perjuangan rakyat Malaysia ini bagi memastikan para penjenayah, penyangak, perompak ini masuk ke dalam penjara. Moga Allah Ta'ala berkati Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.